Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan kisah Tajau menangis. Kisah ni adalah hasil kiriman email daripada seorang penonton. Dan kalau saya sebutkan nama samaran penonton ni, mesti penonton semua dah pernah dengar. Nama samaran penonton yang mengirimkan kisah ni adalah Apai. Macam yang kita sedia maklum lah. Kalau kisah tu datang daripada Apai, mesti kisah tu rare dan juga menarik. Samalah macam kisah kali ni. Kisah ni berlaku di negeri Sarawak pada tahun 1997. Pada masa tu Apai ni masih bersekolah rendah. Umur dia baru 10 tahun masa tu. Maknanya darjah 4 lah. Dan pada masa tu Apai masih lagi tinggal di kampung. Masa tu adalah musim cuti sekolah. Jadi Apai ni dia tinggal dengan moyang dia di kampung. Pada satu hari tu moyang dia bagi tahu nak pergi ke rumah panjang lama. Sebab dekat sana moyang Apai ada tanam padi. Ada sawah padi padi bukit. Bila Apai tahu moyang dia nak pergi ke sana, Apai pun minta izin lah nak pergi, nak ikut sekali. Kalau nak ikutkan, moyang Apai ni memang tak nak lah bawa Apai ni. Tapi dulu pernah jadi sekali. Apai minta izin nak pergi, nak ikut moyang dia ni pergi ke rumah panjang lama tu, nak tengok padi, sawah padi. Tapi moyang Apai tak bagi pada masa tu. Kejadian dululah. Jadi moyang Apai ni pergilah seorang-seorang. Naik perahu pergi ke sana. Jarak dia memang jauh lah. Daripada kampung Apai tu nak pergi ke rumah panjang lama tu lebih kurang mengambil masa lebih kurang 6 ke 7 jam. Maknanya memang jauh lah. Tapi dulu bila moyang Apai ni tak bagi Apai ikut, Apai ni senyap-senyap naik perahu pergi ikut moyang dia. Maknanya memang bahayalah. Apai ni budak lagi kan, kecil lagi. Naik perahu follow juga moyang dia. Jadi kali ni moyang Apai tak nak kejadian macam tu berulang lagi. Sebab dia dah tahu cicit dia ni memang betul-betul nakal, memang betul-betul degil. Kalau tak bagi ikut pun nanti dia ikut juga. Dia usahakan juga supaya sampai dekat sana. Jadi moyang Apai ni bawalah Apai ni pergi sekali. Dipendekkan cerita, selepas perjalanan yang jauh dan juga memenatkan tu, sampailah Apai dan juga moyang dia di rumah panjang lama tu. Sebenarnya rumah panjang lama tu memang dah tak ada penghuni. Rumah tu sekarang ni digunakan sebagai tempat menyimpan padi. Tapi adalah ruang untuk Apai dan juga moyang dia ni bermalam. Ada lagi bilik yang masih digunakan. Lepas tu dapur pun masih boleh digunakan lagi. Maknanya masih boleh lah kalau nak hidup kat situ. Dekat rumah panjang lama tu sebenarnya ada 12 pintu. Maknanya dulu ada 12 keluarga yang tinggal dekat situ. Tapi masa 1997 pada masa tu dah tinggal 5 pintu saja yang masih boleh diguna pakai. Yang selebihnya dah roboh. Sebab rumah panjang tu memang dah cukup lama, dah tua lah usia dia. Tujuan moyang Apai datang ke situ sebab nak jenguk dia punya padi lah. Mana tahu kalau ada binatang rosakkan tanaman dia ke, ataupun ada pencuri ke apa kan. Jadi rancangannya nak bermalam dekat situ semalam ataupun 2 malam. Bila Apai dan juga moyang Apai dah sampai, diorang pun naiklah ke atas rumah. Rumah panjang lama ni dia agak tinggi, binaannya agak tinggi. Lantai dengan tanah tu lebih kurang 4 meter ketinggian dia. Bila Apai pijak tangga nak naik ke atas, Apai ni rasa risau. Dia rasa macam tangga tu, binaan bangunan tu semua macam dah tak berapa nak kukuh. Apai risau rumah panjang tu akan roboh dan dia akan jatuh ke bawah. Sebab kalau 4 meter ni tinggi juga tu. Sakit kalau jatuh tu. Keadaan rumah panjang lama tu memang dah nampak usang lah. Nampak macam dah uzur sangat. Dan keadaan sekeliling di rumah panjang lama tu memang bersemak. Kalau kita tengok memang rasa seram lah keadaan dekat situ. Tambahan pula pada masa tu dah lewat petang. Hari pun dah semakin gelap. Bila Apai dan juga moyang Apai dah siap mengemas barang-barang dah diangkut daripada perahu tadi naik ke atas rumah, Atuk Apai segera pergi ke dapur memasak nasi. Si Apai ni pula pada masa tu sibuk nak buat lastik. Lastik sebab dia dah plan. Esok pagi dia nak pergi lastik tupai dekat belakang rumah. Dekat belakang rumah panjang lama tu ada banyak pokok koko. Jadi
Banyaklah, biasanya memang banyak tupai yang pergi makan buah koko dekat situ. Jadi Apai dah plan awal-awal, pagi esok dia nak lastik kalau dia jumpa tupai dekat belakang rumah tengah makan buah koko. Dipendekkan cerita, lepas moyang Apai dan juga Apai dah selesai makan malam, diorang pun mulalah berbaring dan mulalah nak melelapkan mata. Masa tu memang diorang ni penat lah, sebab perjalanan memang jauh daripada kampung tadi. Apai dan juga moyang Apai tak mengambil masa yang lama untuk tidur. Sekejap aja diorang terlelap. Cuaca pada malam tu agak sejuk, ditambah dengan angin malam yang agak kuat bertiup daripada luar rumah panjang tu. Ditambah pula dengan bunyi-bunyi kayu. Kayu rumah panjang tu yang dah bahagian yang dah reput tu, bila ditiup angin, kayu-kayu tu semua mengeluarkan bunyi. Disebabkan itulah kadang-kadang Apai ni dia terjaga. Jadi tidur Apai ni agak terganggu lah di rumah panjang tu. Dah 2-3 kali Apai ni dia terjaga, dia tidur balik. Lepas tu terjaga balik. Apai pun dah tak tahu pukul berapa dia terjaga tu. Lebih kurang 3-4 kali terjaga tu, Apai ni dia terdengar sayup-sayup bunyi suara perempuan menangis. Bunyi perempuan menangis tu diselang-seli dengan bunyi cengkerik dan juga bunyi kodok yang ada di luar rumah panjang tu. Mula-mula Apai ni dia tak endahkan sangat, sebab dia fikir boleh jadi dia salah dengar, boleh jadi bunyi benda lain. Tapi lama kelamaan bunyi menangis perempuan menangis tu makin jelas, dan kedengaran makin dekat dengan dia. Masa tu Apai dah mula ketakutan. Apai pun tolehlah ke sebelah kiri. Bila Apai toleh sebelah kiri, dia tengok moyang dia elok je tidur, siap dengan berdengkur lagi. Dan berdengkur tu bukannya perlahan, berdengkur kuat. Memang lena betul lah tidur. Keadaan dekat dalam rumah panjang lama tu pada masa tu memang sangat-sangat gelap, sebab lampu minyak tanah hanya ada satu je, dan lampu minyak tanah tu diletakkan di bahagian dapur. Pada masa tu Apai dah mula rasa takut, sebab bunyi perempuan menangis tu makin jelas. Masa tu Apai dia fokus, dia cuba dengar betul-betul daripada mana datangnya suara perempuan menangis tu. Bila Apai dengar betul-betul, Apai perasan bunyi perempuan menangis tu datang daripada arah dapur. Apai dah tak tahu nak buat apa pada masa tu, tapi pada masa tu dia masih lagi mengantuk. Jadi dia pun cubalah tidur balik. Bila Apai ni pejam mata cuba tidur, tiba-tiba dia rasa nak kencing. Apai yang tadinya dalam keadaan baring, sekarang ni dah duduk. Masa tu sebenarnya Apai nak pergi ke tandas, tapi kalau nak pergi ke tandas kena lalu dekat dapur tu. Jadi memang tak beranilah, sebab Apai dengar suara perempuan menangis tu daripada arah dapur. Sekali lagi Apai toleh ke belah kiri, tengok moyang dia sedang lena tidur, berdengkur dengan kuat. Jadi Apai tak sampai hatilah nak kejutkan moyang dia ni. Jadi apa yang Apai buat, dia cari ada ruang dekat lantai kayu rumah panjang tu, ada ruang. Apai kencing dekat ruang tu. Maknanya air kencing Apai ni akan turun ke bawah lah. Bila dia buat macam tu, tak kotor lah lantai rumah panjang tu. Bila Apai dah siap kencing, Apai pun baring semula dan cuba tidur. Masa tu Apai terperasan bunyi tangisan perempuan tadi tu dah berhenti. Tapi tak lama lepas tu terdengar balik suara tangisan perempuan tu daripada arah dapur. Apai pada masa tu memang sebenarnya dia dah tak mengantuk dah. Dah hilang dah rasa penat, rasa mengantuk dah hilang. Sebab dia dah rasa takut pada masa tu. Tapi dia berbaring, pejamkan mata cuba untuk tidur. Bunyi perempuan menangis tu sekejap ada, sekejap berhenti. Dan kadang-kadang bunyi suara tangisan tu bertukar kepada suara yang garau. Apai kata suara garau tu seolah-olah bunyi haiwan yang besar, seolah-olah suara harimau. Tak cukup dengan suara perempuan menangis, suara garau tu datang pula satu bau yang pelik. Apai terbau seolah-olah bau binatang yang besar, seolah-olah bau kerbau. Tak tahu daripada mana datangnya bau tu. Bau tu sangat kuat sampai Apai ni rasa loya nak muntah. Disebabkan tak tahan dengan bau tu, Apai tutup hidung dia dengan bantal. Tapi malam tu Apai berjaya juga tidur. Apai tak sedar lah pukul berapa dia dapat tidur tu. Sedar tak sedar hari pun dah pagi. Bila Apai ni celik aja mata, Apai tengok dekat sebelah dia dah siap ubi bakar dan juga kopi panas. Moyang Apai yang siapkan. Apai ni belum sempat nak sedar betul, moyang Apai ni dah sumbat ubi bakar tu dekat mulut Apai. Dalam hati Apai ni terdetik jugalah, lain macam cara orang tua ni kejut aku tidur. Yelah, celik-celik mata je dah ada ubi bakar kena sumbat dalam mulut. Bila Apai dah betul-betul sedar tu,
Apai ni dia rasa nak pergi ke tandas, nak kencing. Jadi Apai bangun dan pergi menuju ke arah tandas. Pada masa tu Apai kena lalulah dekat dapur. Sebab nak pergi ke tandas kena lalu dekat dapur dulu. Bila dah sampai dekat dapur tu, Apai pun perhatilah keadaan sekeliling dekat dapur. Bila Apai tengok dekat dapur tu, tak ada apa yang pelik. Yang ada dekat situ hanyalah satu dapur kayu dan juga satu tajau. Tajau ni sebenarnya adalah sejenis tempayan. Bila Apai tengok tak ada apa-apa dekat situ, Apai pun terus pergi ke tandas. Bila dah siap kencing semua, Apai pun pergilah semula dekat moyang dia. Masa tu barulah Apai ni cerita dekat moyang dia tu apa yang dah jadi semalam. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama Tok lah untuk mewakili moyang Apai ni. Apai bagi tahulah moyang dia ni, Tok, semalam Apai tak dapat tidur lah. Pada masa tu moyang Apai ni, dia sedang menggulung rokok. Dalam email ni, Apai cakap rokok tu diperbuat daripada sejenis daun. Daun tu, nama dia daun apung. Bila moyang Apai dengar Apai cakap macam tu, dia pun senyum. Dan dia cakap, kenapa tak boleh tidur? Dengar orang menangis ke semalam? Kata berani, kata kuat, tapi kencing ikut celah lantai. Bila Apai dengar moyang dia cakap macam tu, memang terperanjat lah dia. Macam mana moyang dia boleh tahu? Apai pun tanyalah moyang dia ni, macam mana Tok tahu saya kencing semalam? Saya tengok Tok tidur je, siap berdengkur lagi. Masa tu moyang Apai hanya ketawa je. Lepas tu Apai tanya lagi moyang dia, Tok, bunyi menangis, perempuan menangis semalam tu datang daripada mana tu? Apa benda yang menangis tu? Tiba-tiba moyang Apai ni bangun. Bangun dan berjalan menuju ke arah dapur. Tak lama lepas tu, moyang Apai datang balik dekat Apai. Dia bawa bersama dengan dia tajau yang Apai nampak tadi, yang ada dekat dapur tadi. Tajau tu saiz dia agak besar lah. Tinggi tajau tu, tempayan tu, lebih kurang 1.5 meter. Masa tu Apai rasa pelik lah. Dah kenapa pula tiba-tiba bawa tempayan tu? Apai pun tanyalah moyang dia ni, Tok, kenapa Tok bawa tempayan tu? Masa tu lah moyang Apai ni bercerita, Apai, bunyi suara orang menangis tu yang kamu dengar semalam tu datangnya daripada tempayan ni, daripada tajau ni. Tajau ni menangis sebab dia lapar. Semalam masa kita sampai, Tok lupa nak bagi makan dekat tajau ni. Masa tu Apai jadi speechless, tak boleh nak cakap apa-apa. Dia tak faham apa-apa. Apai nak tanya pada masa tu, tapi suara dia macam tersekat. Bila moyang Apai tengok keadaan Apai macam tu, moyang Apai ni faham lah. Moyang Apai ni tersenyum dan dia cerita lagi. Tajau ni adalah satu benda yang sangat berharga dalam masyarakat Iban. Sejak daripada zaman dulu lagi, masyarakat Iban, masyarakat Dayak ni, dia suka menjajah, memperluaskan kawasan wilayah dia orang. Kumpulan yang pergi menjajah ni dinamakan pemburu kepala, headhunter. Saya pasti, penonton semua pasti ada yang pernah dengar pasal headhunter ni. Bila kumpulan pemburu kepala ni dah berjaya menjajah kawasan musuh tu, semua musuh ni akan dipenggal kepala, dan kepala yang dipenggal tu diletakkan di dalam tajau, dalam tempayan tu. Tujuan dia orang memperluaskan kawasan jajahan wilayah tu adalah untuk menguasai sumber-sumber alam yang ada di kawasan musuh. Contohnya adalah pohon-pohon sagu, pohon-pohon buah, dan sungai-sungai yang ada di wilayah musuh tu. Lepas tu moyang Apai menambah lagi, Apai, kalau kamu tengok tajau ni, tempayan ni, tak ada apa yang istimewa pun. Dia diperbuat daripada tanah liat. Tak ada apa-apa yang istimewa pun. Yang istimewanya adalah isi dalam tajau ni. Memang dekat dalam tajau tu ada banyak tengkorak. Kepala-kepala musuh yang dah disimpan daripada zaman dulu lagi. Tapi bukan saja tengkorak tu sebenarnya yang ada dekat dalam tu. Ada benda lain yang menumpang dekat dalam tajau tu. Dan benda tu sepatutnya diberi makan setiap kali perayaan Hari Gawai. Dan kata moyang Apai lagi, pada perayaan Hari Gawai tahun lepas, moyang Apai lupa untuk bagi makan tajau dia tu. Dan disebabkan itulah benda yang ada dalam tajau tu menangis semalam. Dia menangis sebab dia lapar. Kata moyang Apai lagi, sejak daripada zaman dulu lagi, masyarakat Iban, masyarakat Dayak ni, mana-mana keluarga yang memiliki banyak tajau, martabat dia orang makin tinggi. Maknanya tajau ni adalah satu benda yang sangat bernilai lah dalam masyarakat Iban. Dan moyang Apai menambah lagi, bila benda ni kita selalu bagi makan, kita jaga dia, dia pun akan jaga kita juga. Dia tolong jaga rumah panjang tu, jaga harta tanaman kita, macam tu lah.
menurut moyang Apai. Moyang Apai cakap, dulu dekat rumah panjang lama tu, dah banyak kali, dah berpuluh kali ada orang cuba mencuri. Tak kira lah mencuri apa, dalam kebun ke, mencuri dalam rumah panjang tu ke. Tapi kesemua cubaan mencuri tu gagal. Diorang ni semuanya lari. Dalam banyak-banyak pencuri tu, adalah yang berjaya ditangkap. Bila dah ditangkap, disoal, pencuri tu ceritalah kenapa diorang ni lari. Katanya pencuri tu, diorang ternampak ada satu jelmaan mawas yang sangat besar. Saiz mawas tu, tinggi dia sama dengan pokok langsat, ketinggian pokok langsat. Mawas tu mempunyai bulu yang sangat lebat dan memiliki sepasang mata yang berwarna merah menyala. Katanya moyang Apai, mawas tu hanya akan menjelmakan diri apabila keluarga yang menyimpan tajau tu berada dalam keadaan yang bahaya. Ada orang berniat jahat nak ganggu dia, tak kiralah orang nak sihir ke ataupun nak merompak, nak mencuri ke, barulah mawas tu akan menjelmakan diri. Lepas tu moyang Apai pun berpesan dekat Apai, hormatilah semua orang. Semua orang ni darjat dia sama aja sebenarnya. Bila Apai mendengar cerita daripada moyang dia tu, lidah Apai ni jadi keluh. Tak mampu nak berkata-kata dan tak tahu nak cakap apa. Lepas moyang Apai dan juga Apai dah habis bersembang, dah habis sarapan pagi, moyang Apai pun mula sediakan satu makanan untuk diberikan kepada penghuni tajau tu. Untuk nak sediakan makanan tu, moyang Apai ni buatlah satu ritual. Kalau menurut email Apai ni, moyang Apai ada sediakan satu piring, kemudian dia sembelih seekor ayam. Lepas tu adalah beberapa bahan lain. Apai tak bagi tahu secara spesifik lah dalam email ni. Dan pada malam harinya, Apai dah tak dengar dah bunyi tangisan perempuan tu. Dan kata Apai lagi, tajau tu masih lagi disimpan di rumah panjang di kampung dia. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.